Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Serasa Safian, ini Ringkas TVS. Jabatan Meteorologi Malaysia (Met Malaysia) telah mengeluarkan amaran cuaca buruk dan waspada dengan hujan lebat dijangka berlaku di Pahang, Sarawak, Johor dan Sabah sehingga Selasa. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan hujan lebat dijangka berlaku di Sarawak, membabitkan kawasan Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu dan Mukah. Manakala di Sabah melibatkan kawasan pedalaman di Kuala Penyu, Beaufort dan Tambunan di Sandakan, Telupit dan Sandakan serta Labuan. Tiada kes positif COVID-19 dikesan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Banjir di seluruh negara setakat ini. Demikian dedah Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Beliau berkata pematuhan terhadap prosedur operasi standard SOP di PPS adalah penting bagi memastikan tiada sebarang jangkitan dicatatkan dengan perhatian perlu ditekankan terhadap pelaksanaan penjarakan fizikal. Bagaimanapun beliau turut akui bimbang akan kesukaran untuk menjaga jarak fizikal susunan daripada jumlah yang terlalu ramai di PPS. Sementara itu, Ismail Sabri berkata badan bukan kerajaan NGO yang berhasrat untuk menyampaikan bantuan di kawasan banjir perlu menghubungi Pusat Pengurusan Banjir daerah yang akan dilawati. Angka kematian akibat COVID-19 di seluruh dunia mencecah angka 1.93 juta. Berdasarkan data Johns Hopkins University, Amerika Syarikat kekal merekodkan jumlah kematian tertinggi dengan 373,000 kes. Ini diikuti Brazil dengan lebih 202,000 kes, India 150,000 kes dan Meksiko merekodkan lebih 133,000 kes kematian. Negara yang merekodkan angka korban melebihi 50,000 kes termasuk United Kingdom, Itali, Perancis, Rusia, Iran dan Sepanyol. Sebanyak 80 unit kemah khas Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA siap dipasang di Stadium Tertutup Sibu oleh anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM. Ia sebagai persediaan awal untuk menjadikannya pusat kuarantin tambahan bagi pesakit COVID-19. Menteri Muda Perumahan dan Kesihatan Awam Dr. Anwar Arapai berkata, pembukaan pusat kuarantin itu adalah sebagai persediaan sekiranya pusat kuarantin di Kemuyang tidak dapat menampung jumlah pesakit. Terdahulu menerusi hantaran di laman Facebooknya, Dr. Anwar yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Nangka berkata, pusat kuarantin berkenaan adalah sebagai tambahan sekiranya diperlukan sahaja. Daerah Sibu diisytiharkan sebagai zon merah COVID-19 pada Ahad selepas 44 kes dicatatkan sejak 2 hari lepas, bermula dengan 37 kes dilaporkan di bawah kluster Pasai. Rusia melaporkan kes pertama varian baru COVID-19 yang mudah menular. Ia dikesan pada warganya yang kembali dari Britain pada bulan lalu. Ekoran itu, Rusia bertindak menggantung penerbangan dari Britain bermula bulan Disember hingga 13 Januari susulan penemuan varian baru itu. Negara itu juga mewajibkan kuarantin 14 hari bagi pengembara yang tiba dari Britain. Sementara itu, satu lagi varian baru COVID-19 dikesan di Jepun. Menurut Kementerian Kesihatan Jepun, strain mutan baru itu hampir sama dengan varian lain yang dilaporkan di United Kingdom dan Afrika Selatan. Ia dikesan pada 4 pelancong yang tiba dari Brazil. Jelasnya, keempat-empat mereka dikesan positif di pusat kuarantin lapangan terbang dan strain mutan baru itu dikesan melalui pemeriksaan teliti oleh Institut Kebangsaan Penyakit Berjangkit NIID. Bagaimanapun, institut berkenaan berkata tiada bukti setakat ini bahawa ia amat mudah berjangkit, namun NIID masih menyiasat sama ada varian itu masih menyebabkan simptom teruk selain kesannya terhadap vaksin. Pengerusi Majlis Perbandaran Sibu SMC, Clarence Ting, menasihatkan orang ramai tidak mengambil tindakan berdasarkan kabar angin mengenai keadaan COVID-19 di daerah berkenaan.
Beliau berkata tahap keseriusan pandemik berkenaan di daerah itu hanya akan diketahui selepas keputusan ujian swab penduduk di Pasai Siong diketahui Selasa ini. Melalui akaun Facebooknya, Ting berkata terdapat kabar angin menyatakan adanya kes-kes positif COVID-19 di Kesan di Sibujaya, Skuau sehingga ke kawasan Selangau. Jelasnya pihak Jabatan Kesihatan masih lagi sedang melakukan ujian swab di kawasan berkenaan. Beliau turut mengakui terdapat PUI di kawasan itu namun keputusan ujian menyatakan bahawa mereka tidak positif. Bagaimanapun beliau mengingatkan orang ramai bahawa wabak itu tetap berpotensi untuk merebak dan setiap orang perlu mengambil langkah berjaga-jaga serta mematuhi prosedur operasi standard SOP agar kekal selamat. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di saluran 122 Astro. Ingat, peperangan kita menentang COVID-19 masih belum selesai. Jaga kebersihan diri, jaga penjarakan fizikal dan patuhi SOP yang telah ditetapkan. Saya Salasia Safian, salam hormat dan jumpa lagi.